73. Tajuk yang boleh kita jadikan, kita namakan ayat ini ialah umat yang sesat daripada zuriat Adam alaihissalam. Ayat ini dia mentafsirkan ayat yang lepas. Setelah Allah Subhanahu wa taala buat mitsaq dengan sekalian zuriat Adam yang dikeluarkan daripada sulbi ataupun daripada belakang, tulang belakang, zuhur Adam, dan dibuat perjanjian dan semua bersyahadah bahawa Allah itu Tuhan yang disembah. Maka setelah berlaku persetujuan mitsaq dengan Allah, Allah masukkan semula zuriat ataupun ruh-ruh yang dikeluarkan itu ke dalam sulbi Adam dan kepada zuriat-zuriatnya. Maka akan lahirlah zuriat-zuriat itu, dan akan ada di antara mereka yang beriman, dan ada di antara mereka yang disesatkan oleh syaitan. Itu apa yang kita dapat semalam daripada ayat 172 sampai 174. Dan ayat 172, 173, 174 ni mungkin anda tengok dalam tafsir panjang dia cerita. Jadi mungkin suatu hari kita akan fokus, bukan mungkinlah, saya akan fokus ayat 3 ayat ni, 172, 173, 174 ni kita akan buat secara khusus nanti setelah anda faham ataupun mendalami isu-isu yang ada dalam ayat ini. Hari ini kita teruskan ayat 175. Untuk sementara tu kita ambillah kedudukan ayat 172, 173, 174 itu mana yang kita bincang semalam. Kalau ada lagi perkara-perkara yang berbangkit mengenai ayat tersebut, kita akan tadabbur secara khusus di hari-hari yang berikut, insya-Allah. Untuk hari ini kita tengok ayat 175, kita baca sampai akhir muka surat itulah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض
ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهل الله وخاصته اللهم ارزقنا السكينة والرحمة ودعاء الملائكة وذكر الله في من عنده اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين Watlu fi'il amar ayat perintah mufrad daripada tala yatlu tilawah tilawatun itu kata terbitan tala lam alif tala yatlu kalau perintah utlu jadi bila wasal jadi watlu asalnya utlu tilawahkanlah alaihim ke atas mereka naba'alladhi berita naba' ni berita besar berita agung berita penting seorang yang alladhi itu isim mausul lil mufrad alladhi macam surah muluk kan tabarakalladzi itu mufrad untuk seorang macam
Maha suci Allah yang. Di sini naba'alladzi, berita seorang yang atainahu ayatina, kami kurniakan kepadanya. Ataina, baca panjang sikit. Ataina, satu alif, dua harakah. Ataina maknanya, kalau atainahu kami datang. Kalau ataina panjang sikit, dia bukan makna kami datang, kami berikan. Jauh beza tu. Kalau atainahu kami datang, kalau panjang sikit kami beri. Ada beza dua tu. Datang juga. Ahak ni ataina kami datang tapi tak bawa apa. Ataina. Pendek dah. Tapi kalau ataina kami datang dah bawa benda. Itu panjang. Dia atas wazan, kalau ata ya'ti, dia datang, mungkin tak ada apa-apa pun dia bawa. Tapi atas wazan af'ala, yuf'ilu if'al, dengan makna datang membawa sesuatu. Jadi di sini ataina, Allah jumpa orang tu dan beri kepadanya, apa dia beri? Ayatina, ayat-ayat kami. Bila Allah beri ayat, dia buat ganda dengan ayat tu. Fansalakha, maka dia melepaskan diri. Minha, minal ayat. Dia tak terima. Dia tak terima. Baru beri ayat-ayat, dia tak nak. Fansalakha, dengan sibuk dia terlupa. Insalakha ni, dia mungkin tak niat nak lepas tu, tapi terlepas. Nah, kita bukan tak say Quran, tapi Allah sibuk, terlupa nak baca. Fansalakha. Asalnya salakha, terputus, terlepas. Lepas salah tu mana aku lepaskan dia. Kalau insalakha, terlepas kerana sibuk. Kita umur dah pencen ni tak ada nak baca Quran, terlepas, tiba-tiba mati. Ini fansalakha, bahaya. Jadi dia bawa, Allah kata, wahai Nabi, watlu ni engkau baca. Engkau baca. Siapa suruh ni? Allah suruh Nabi baca alaihim, ke atas mereka. Mereka tu orang musyrikin lah, sebab Nabi diutus kepada masa tu kepada ahli Mekah. Dan pada waktu itu juga ada Bani Israel, ada orang Yahudi, Nasrani di situ, maka dibaca ke atas mereka dan ahli-ahli Mekah. Berita yang seorang lelaki yang datang, yang dianugerahkan kepadanya ayat-ayat Allah, tapi dia tak ada nak ambil, sibuk. Fansalakha minha, terlepas dia. Terlepas, tak sengaja terlepas sebab sibuk. Sibuk nega, sibuk apa, itu fansalakha. Kita buat ayat gini. Kalau dalam istilah ilmu bahasa, aku potong kayu, maka terputuslah kayu itu. Sebab dia buat, dia potong, terputus lah. Itu dia datang dalam bentuk infa'ala, insalakha. Makna terjadi bila dia buat. Maknanya orang ni, orang yang diceritakan Allah ni, dia buat, dia tinggal, dia tangguh. Tangguh tu sengaja. Maka dengan sebab dia tangguh tu, hilanglah pegangan dia dengan ayat-ayat tadi. Maknanya kita jenis tangguh ni bahaya juga, kan? Mula-mula tak apa, kita buat nanti tua-tua. Lepas tu tua tak ada, insalakha, terlepas diri. Dia insalakha ni dia buat dulu, dia tinggal, dia buat tak tahu. Allah beri ke dia ayat-ayat, ada dia tangguh-tangguh, maka terjadilah insalakha. Dia bukan insalakha, dia tak niat. Dia maknanya sifat dia buat benda tu, tapi dia macam mana kita kata,
Dia tahu benda tu penting, tapi dia nak buat kemudian, ataupun dia abaikan dulu. Bila dia abaikan dulu, tak ada nak ambil, tak ada nak ambil. Mungkin asbab-asbab yang berbagai-bagai lah. Maka terlepaslah dia. Nak, dia pergi lewat nak naik bas. Ya. Orang kata bas pukul 7. Dia kata tak apa, ada. Gigi. Bas pergi dah. Mana bas pergi dengan sebab dia lewat. Mana bas pergi tu, hilanglah dia peluang. Dia nak pergi ke? Pergi lewat. Pergi ke? Lewat. Dia ni pun nak pergi hak tu habis ni. Tapi tangguh-tangguh. Maka terhilanglah, terlepaslah wa minha. Bila dia, Allahu Akbar, bila ayat-ayat Allah tu terlepas daripada dia, apa berlaku selepas tu? Fa'atba'ahu syaitanu. Syaitan pun follow. Orang yang ayat-ayat yang Allah beri, dia tak ada dah, tak ada pedoman dah. Tak ada pedoman dah. Ya. Bila tak ada panduan, syaitan pun masuk lah. Syaitan masuk. Fa'atba'ahu syaitan. Syaitan cari orang hak jahil rupa-rupanya. Dia boleh ada peluang nak cari ilmu dan beri dah ke dia alat-alat untuk dapat ilmu. Tapi dia tinggal, maka terlupa. Syaitan pun follow. Atba'a yutbi'u itba'. Itba' ni dengan sengaja syaitan mari dia atas dia punya pekerja-pekerja dia, mugi orang tu. Dia tak ada ayat dah tu, dia lupa tu. Dia tinggal ayat-ayat Quran tu. Ayat-ayat yang kami beri. Dia ikut dia. Orang ni bila syaitan masuk masa tu dia tak ada tempat gantung. Sebab dia tinggal ayat-ayat Allah. Tak ada ayat. Ataupun dengan istilah lain, kita tak baca 3 ku tidur. Syaitan pun mari ya. Tak, dia mari dia sesatkan. Dia buat hal kita. Apalah aku jadi gini. Sedangkan aku ni diberi kebaikan dalam hidup. Rupanya aku tak baca ayat 3 ku tadi. Jadi syaitan atba'ahu syaitan follow lah. Ini benda baru kita jumpa hari ni. Fa'atba'ahu syaitan, lalu syaitan ikut dia. Maka apa jadi pada dia? Fakana minal ghawin. Maka dia termasuklah orang-orang yang ghawin. Ghawin ni ghawin orang yang sesat. Orang yang sesat kerana disesatkan oleh syaitan. Sebab apa syaitan boleh sesat dia? Sebab dia tinggal ayat-ayat Allah. Sebab apa dia tinggal ayat Allah? Tertinggal. Sebab apa tertinggal? Sibuk dengan benda lain dulu. Nampak tak? Ni ayat luar biasa lah. Kita baca dah dulu tapi tak jumpa nilai ni. Hari ni baca yang kedua jumpa pula. Maknanya kita tak boleh. Kalau Allah dah beri ayat kita, beri peluang tu, tak boleh tangguh-tangguh. Bila tangguh, lepas ada tu takut insalakha. Kan? Bila insalakha, kosong kita. Tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, fa'atba'u syaitan pun ikut belakang kita. Dia buat apa? Syaitan ni ghawin. Apa makna ghawin? Penyesat. Dia punya menyesatkan. Jadi, dia ikut kita, maka kita juga jadi dia. Jadi ghawin juga. Dia ghawin. Kita mula-mula tak ghawin, ada ayat. Tapi kerana kita terlepas ayat tu, kita jadi ghawin. Macam syaitan. Jadi al-ghawin ni syaitan. Jadi orang yang lepas ayat-ayat Allah, dia termasuk kana orang tu. Orang tadi tu. Alladhi atainahu ayatina tu. Kana dah berubah dia termasuk dengan ghawin. Ghawin tu syaitan. Maka dia termasuk orang yang ghawin juga. Waliyazubillah. Itu fakta yang menakutkanlah pada kita. Bolehkah Allah nak kerana dia tangguh tu, Allah nak akad dia, nak lepas dia daripada syaitan? Boleh tak? Boleh. Kata Allah, walau syi'na, kalau kami nak,
la rafa'nahu biha. Pasti la tu la rafa'na. Ada 3 kalimah di situ. La tu lam taukid wa jawaban dia panggil. Lam taukid wa jawaban lilau. Lam confirm kita kata pasti. Dalam masa sama dia la kepada lau. Kalau ada lau mesti ada jawab la. Kita terjemah macam mana? Kalau kami nak sudah pasti. Itu jawablah. La tu jawab dan juga qasam. Taukid. Sudah pasti kami angkatnya biha dengan ayat-ayat tersebut. Allah bolehlah kita kata nama dia Muhammad. Kau ingat tak tu ayat aku beri kamu tu? Baca cepat. Supaya syaitan tak masuk dalam diri kamu. Boleh Allah buat gitu. Tapi apa? Allah uji kita sejauh mana setianya kita dengan ayat-ayat yang Allah beri pada kita. Sebab kita ada akal. Kita tahu untung rugi. Kita tahu kita ni bila-bila masa boleh jadi, mati. Kan? Kita tak tahu. Jadi Allah biarkan. Kalau Allah nak sekat, boleh sekat pun. Syaitan masuk, dia tak sekat. Sebab mudah beri dah. Tapi kamu lalai. Kamu alpa. Alpa. Ke alpat. Alpat tu kereta tu kan. Alpat tu dia naik kereta tu lupa. Sedap sangat tak? Alpat. Kan? Melalaikan. Walakinnahu, tetapi nya siapa tu? Nya Allah ataupun nya orang tu. Akhlada, dia pilih akhlada nak teruskan. Akhlada ni khuldi kekal. Khuldi. Khalidun kekal. Khalidina fiha, kan, kekal di dalam syurga ataupun dalam neraka. Khalidi. Akhlada daripada khalada. Akhlada mengekalkan. Kalau kita rujuk pada walakinnahu, tapi orang tu orang yang Allah beri ayat-ayat ke dia terlepas ayat-ayat tu, dia sedar, dia tahu bahawa bahaya kalau tinggal juga. Mari perasaan, kalau Allah ambil ni aku rugi ni. Dia sedar gitu. Tapi walakinnahu akhlada, tapi dia teruskan juga. Akhlada ni dia teruskan juga ilal ardi. Follow, ikut apa yang ada di bumi. Terus juga dengan projek dia. Tahu dah projek itu tak betul. Dan dia tahu itu ada rasuah. Tapi dia akhlada juga. Follow terus. Lalu bila dia kekal dalam keadaan tahu, fa'atba'a hawahu. Lalu dengan sebab dia tahu tapi dia terus juga, maka hawa tu mari lalu. Fa'atba'a hawahu. Hawahu maf'ulun bih. Fattaba'a, bukan fa'atba'a. Wattaba'a. Wattaba'a dengan atba'a lain, ya. Kalau atba'a dia ikut. Kalau wattaba'a terikut. Gitu. Wattaba'a. Terikut hawahu, keinginan dia. Sebab apa dia terikut? Sebab masa tu dia tahu tapi dia follow juga. Dia tahu salah, follow juga. Tak apa, sekali je rasuah ni. Lepas ni kita taubah. Bila duduk situ, dia pergi wattaba'a, terikut hawahu. Orang ni macam anjing, kata Allah. Orang ni macam anjing. Berat. Famasaluhu kamathalil kalb. Umpama orang macam ni macam anjing. Allah. Mu ni anjing. Orang marah tak?
Tapi orang macam tu macam anjing. Reti. Apa sifat anjingnya? Sifat anjingnya ialah intahmil alaihi alhaz. Jika kamu menghalau atasnya yalhas, yang menyala. Menghalau ni maknanya kita lawan dia. Dia nyala juga. Lepas tu, au tatrukhu, lari. Tatruk tu lari anjing. Anjing nyala juga. Perangai gitu. Perangai orang yang ada yang Allah beri ayat-ayat, dia tinggal dalam keadaan dia faham, tangguh mula-mula tu. Bila dia tangguh, syaitan pun ikut. Masya Allah. Maka dia sesat. Itu isunya. Cuma dalam ayat 156 ni tafsir lah. Allah boleh tahan dia supaya dia tak ikut syaitan. Tapi kerana Allah dah beri ayat dia, dah beri ayat dah faham dah, dialah pilihnya. Orang ni dia pilih akhlada ilal ardi. Dia pilih nak teruskan projek. Walaupun dia tahu projek tu bercanggah dengan agama, nak terus juga. Dengan alasan nak taubat lepas pada ni. Nak berubah kemudian. Inilah yang dinamakan Yahudi. Apa Yahudi gini? Dia rasa dia betul, Allah beri peluang lah lepas ni. Tapi tak beri-beri. Sampai Allah halau dia. Allah laknat dia. Jadi, inilah cerita yang Nabi baca ke atas orang Quraisy, watlu alaihim, dan orang-orang Yahudi di Mekah Madinah. Dan sekarang ni Nabi tinggal kepada kita Quran. Maka kita baca ke atas diri kita dan ke atas sahabat-sahabat kita yang hadir yang mengikuti. Maka berhati-hatilah kalau hari ni kita dah dikurniakan peluang untuk tadabbur, apa pun sebab. Nah, contohnya ni, apa pun sebab halangan, kita kena terus sampai matilah. Nah, kalau hadut depan ni mati dulu, cari orang lain pula. Bagaimana kita hidup? Kan? Kita kena teruskan. Takut fansalakha. Takut fansalakha minha. Dia ter ni bahaya. Insalakha maknanya perbuatan yang asalnya nak ikut tapi tak terikut lalu terlepas daripada ayat. Bila tak ada ayat ni, tak ada ayat dalam diri kita ni, syaitan pun masuk selalu. Fa'atba'ahu syaitan. Bila syaitan masuk, kerja dia apa? Menyesat. Sebab apa? Sebab syaitan itu nama dia ghawin. Maka orang yang disesatkan syaitan, kana minal ghawin, dia juga menjadi. Kana min tu, dia berubah menjadi al-ghawin. Orang yang sesat. Contohnya, kenapa Allah tak bantu sedangkan Allah tu tahu dia tu orang baik. Sebab bukti dia tu orang baik, Allah beri ayat dia. Jadi sifat Allah ni dia beri kepada orang itulah pilih. Nah, dia beri kebaikan. Allah lah, dialah yang pilih nak jadi baik ke ataupun tak nak terima ke atau tak nak terima. Ayat mana ni kalau kita nak rujuk? Ayat apa tu? Inna hadainahus sabila. Ayat apa tu? Inna hadainahus sabila. Imma syakiran wa imma kafura. Ayat apa tu? Surah juz' amma. Insan. Ya, tengok. Surah Insan ayat 3. Surah Insan ayat 3 muka surah 578. 578 Surah Insan ayat 3. Inna tu Allah.
Sungguh-sungguh kami, kata Allah, hadainahu, kami dah tunjuk dah. Hadainahu, kami telah beri hidayah kepada manusia tu. As-sabila tu jalan Islam, jalan benar, as-sabila. Jadi samalah dengan ayat hari ni. Naba alladhi atainahu ayatina. As-sabil tu maknanya ayatina lah. As-sabila tu ayatina. Okey. Maka terserah pada dia. Imma syakiran, makna dia tidak, syakiran ni dia tidak tangguh, dia ikut terus. Dia tidak tangguh. Kalau tidak tangguh, tidak akan jadilah fansalakha. Tapi kalau dia tangguh, dia tak kufur asalnya. Asalnya dia tidak kafura. Dia tangguh jahat ni. Bila tangguh, syaitan pun masuk capur. Bila masuk capur, dia memang kalau tak ada ayat ni, kita tak lawan syaitan. Hanya ayat-ayat Allah sahaja yang boleh menghancurkan syaitan. Kalau kita keluar daripada ayat-ayat Allah, syaitan boleh menyesatkan. Sebab dia penyesat. Dia pakar rawin. Dia rawin. Dia orang yang menyesat. Yang kerja dia menyesat. Jadi, kalau kita tak nak sesat, kita kena bersama kitab Allah. Kalau tinggal kitab Allah, walaupun tangguh sekejap pun, syaitan akan atba'ahu. Menyesatkan dia. Atba'ahu ni makna mengikuti dan menyesatkan dia. Fakana minal rawi. Maka dia automatik menjadi orang yang sesat. Orang yang sesat. Gini perangai syaitan. Makna kita kata hebat macam mana pun, tinggal ayat Allah ni, dia akan sesat. Walaupun kita kata tak apa, aku tahu dah syaitan tu kerja dia gana. Tak, kita kenal syaitan. Tapi kita tinggal ayat Allah. Tak boleh lawan dia. Dia jadi wattaba'a hawa. Dia akan jadi automatik terikut hawa nafsu tu. Syaitan ni dia bukan mari tangan kosong. Dia mari dengan projek, dia mari dengan wanita, dia mari dengan macam-macam untuk sesatkan kita. Mari dengan macam-macam. Maka kita kelabu mata. Lepas tu nak selamat tak boleh. Sebab insalakha minha. Dah ayat tu dah insalakha. Dah keluar daripada diri dia. Tak ingat. Apa ni tak ada. Oleh sebab itu kena hafal lah ayat-ayat kursi tu. Jangan lupa 3 kul itu. Biar ada. Supaya tidak insalakha. Kan kena zikir sama. Zikir lepas maya tu kena zikir. Kalau tak zikir, iblis masuk. Iblis masuk. Ayat lain, imma syakira wa imma kafura. Banyak lagi ayat-ayat mungkin boleh kita cari. Inilah suasana. Jadi orang yang macam ni macam anjing. Kalau orang kata kita anjing marah, dah. Mu ni anjing. Apa aku anjingnya? Ialah Quran beri. Tak cara langsung. Cari dunia. Allah. Sebab apa? Sebab bila kita tinggal Quran, perangai kita salak je. Menyalak je. Betul kau salak, betul pun salak, salah pun salak. Jenis tak ada. Nah. Jadi ini bahaya. Ini bahaya. Perangai anjing. In tahmil alaihi, in tahmil ni makna kita kejar dia. Au tatruhu, kita lari daripada dia. Yalhas, dua-dua yalhas. Dia menyalak. Yalhas, dia menyalak. Siapa orang macam tu? Zalika masalu. Itulah perumpamaan al-qaumi, kaum ini. Al-lam tu kaum ini, kaum yang diceritakan. Naba'a alladhi. Ni orang yang diutus tapi dia tak ikut Quran, maka dia
termasuk daripada kaum-kaum yang kadzabu bi ayatina. Dzalika mathalul qaumi, itulah perumpamaan kaum ini. Kaum ini yang sifat macam mana? Al-qaumi tu kaum ini, kalau pada waktu tu kaum hak dimaksudkan situ. Kalau hari ni kaum Melayu lah. Tak. Kalau kaum Melayu ni dia alladzina kadzabu bi ayatina, macam kaum dulu jugalah dia. Yang mendustai ayat-ayat kami. Macam maknanya kaum yang mendustai ayat-ayat Allah ini sepertilah seekor anjing yang menyalak, sama ada dia dikejar ataupun lari daripadanya. Maknanya bersuara penting. Tak kira dia salah dia betul, nak betul je. Faksusi, uksus perintah tu, ayat fi'amah. Uksus ya Muhammad, faksusi atau watslu alaihim. Ayat berikut faksusi, maka kisahkanlah, ceritakanlah al-qasas, kisah-kisah ini. Al-qasas alif lam tu kisah ini. Untuk apa Nabi diminta untuk cerita kisah orang yang macam ni? La'allahum yatafakkarun. Kalau dicerita-cerita ini dia faham, sehingga dia faham, diharapkan la'allahum tu kita boleh terjemah orang yang baca kisah ni pasti dia berubah. Orang mana? Orang yang atainahu ayatina, kena kisahkan dia. La'allahum yatafakkarun. Itu harapan Allah, mudah-mudahan dia boleh berfikir dan kembali kepada kebenaran. Tapi kalau dia kekal juga, dah kisah dia, kita dah cerita ke dia tentang ayat-ayat ni, dia terus juga dengan kejahatan dalam keadaan sedar. Kata Allah, sa'a mathalanil qawmu. Sa'a mathalanil qawmu. Qawmu bagi depan, dia fa'il kepada sa'a. Sa'a. Kaum ni jahat, kata Allah. Amat buruk, amat jahat. Sa' mana su? Su. Kita kata ulama' su. Tak. Ulama' su ni kaum yang diberi Quran. Orang-orang yang diberi Quran, lalu dia abaikan Quran, diberi ilmu, dia tak guna ilmu Quran, kerana ada kepentingan-kepentingan apapun, dia adalah orang berilmu tapi ilmu orang itu sa'a. Sama ada orang ataupun di sini sebut al-qaumu. Sa'a al-qaumu. Qaumu yang macam mana? Alladzina kadzabu bi ayatina. Yang mendustai ayat-ayat kami. Wa anfusahum, boleh ambil ayat situ. Anfusahum maf'ul kepada yazlimun. Wa anfusahum, akan diri mereka adalah mereka itu menzalimi. Patutnya wa kanu yazlimuna anfusahum. Anfusahum tu asalnya berada selepas yazlimun, tapi diangkat, diletak di awal kerana terlalu, apa kita kata, terlalu bodoh. Boleh kata gitu ke? Terlalu bodoh orang yang diberi ilmu, tapi dia mendustai ilmu dia, melanggar ilmu dia. Kita tak mendustai, tapi kita tak buat je, sama je lah. Nah, orang-orang alim ni, dia tidak mendustai ayat-ayat Allah, cuma dia tak nak buat je, sama je. Jadi orang ni, dia panggil sa'a, su, ulama' su. Ulama' su ni, ulama' yang reti, tapi tak nak buat, atas apa alasan pun. Allah kata sa'a, perumpamaan, masalah perumpamaan kaum ini, yang mereka
mendustai. Kadzab ada 3. Kadzab ni. Kadzab bil qalbi, kadzab bil lisan, kadzab bil fi'li. Kan? Iman kan 3. Mendustai dengan hati, mendustai dengan lidah, dengan kata-kata, dan mendustai dengan fi'li, dengan tindakan. Jadi wa anfusahum kanu yadhlimu, akan diri mereka lah yang mereka sendiri buat zalim. Rugi dia. Dia zalim pada diri sendiri. Maka ayat berikut, man yahdillah fahuwal muhtadi. Maka orang yang Allah yahdillah, Allah beri petunjuk, dialah orang yang mendapat petunjuk. Wa man yudlil, sesiapa yang Allah sesatkan dia, faulaika humul khasirun, maka mereka itu orang-orang yang rugi. Kalau kita baca ayat ni saja, tuan-tuan yang dirahmati Allah, muslimin muslimat sekalian, sahabat-sahabat Al-Quran sekalian, kalau baca ayat terakhir ni, ayat 17 berapa tu? 178 ni, kita salahkan Allah. Sebab Allah tak tunjuk hidayah. Kita tak dapat hidayah lah. Sebab man yahdillah, siapa yang Allah tunjuk hidayah, fahuwa, maka dia al-muhtadi, orang yang mendapat hidayah. Maknanya, kita tak buat ni, bukan salah kita, salah Allah. Jangan. Kita kena takdir gini. Man apa? Man ittaba'a, man saddaqa. Man saddaqa. Kita kena ambil gini. Man yahdillah tu kena ambil gini. Man saddaqa ayatillah. Gitu. Kena ambil situ. Man saddaqa ayatillah yahdillah. Dia ayat tak lengkap. Tidak, ayat bukan tak lengkap. Ayat itu dibuang sebahagiannya kerana telah diceritakan daripada ayat watlu tu. Watlu alaihim. Man saddaqa ayatillah, sesiapa yang membenarkan ayat-ayat Allah dan mengikutnya, melaksanakannya, yahdillah, Allah akan tunjuk hidayah dia. Orang Islam yang berjuang sungguh-sungguh untuk menegakkan agama Allah, ayat tu Allah tunjuk dia. Gini. Gagal tak apa, yang penting kamu selamat. Gagal, berjaya ataupun gagal itu bukan kerjamu, kerjaku. Aku akan tunjuk kamu kok mana jalan yang benar. Kalau dunia kamu gagal, akhirat kamu selamat. Mana yahdillah. Maknanya, man itu tak boleh direct. Kenapa tak boleh direct? Sebab atas dah dicerita. Jadi kalau amat rugi ataupun amat salah kita faham dengan sifat Allah beri hidayah, dia dapat hidayah. Kerana aku Allah tak beri hidayah. Dia tahu nak dapat hidayah, kena pergi ngaji. Tak saya ngaji. Saya ngaji, tak dapat hidayah. Mana salah kita? Allah tak beri hidayah. Jadi kita ambil, man saddaqa ayatina, sesiapa yang membenarkan ayat-ayat kami, yahdillah, ayatillah, Allah tunjuk hidayah. Maka ketika itu, fahuwal muhtadi, maka dialah orang yang mendapat petunjuk. Wa man yudlil, kita ambil gitu juga. Man kadzaba ayatina, man yudlil tu. Kita kena ambil, man kadzaba ayatina, sesiapa yang mendustai ayat-ayat kami, yudlil, Allah akan sesatkan dia. Jadi kalau kita ambil ayat ni, kita jadi orang apa? Orang mujassamah ke apa? Dia suruh pada Tuhan. Tuhan tak tunjuk kita buat kan? Padahal atas dah cerita dah. Jadi ayat-ayat, setengah-setengah ayat tu kita tak boleh baca dia secara khusus sebab dia melibatkan ayat-ayat sebelumnya. Jadi boleh faham tak tu? Maknanya ayat 178 ni tak boleh baca tersendiri. Jadi kita akan silap faham.
rasa lemah semangat, rasa salah Allah bukan salah dia. Sedangkan Allah dah inna hadainahu sabi, Allah bagi dah jalan benar kan, hidayah. Dia tak ikut, maka Allah tak berilah. Faulaika humul khasirun, maka mereka itulah yang Allah sesat disebabkan dia mendustai ayat-ayat Allah itu, maka mereka itulah khasirun. Khasirun ayat 175 rawin itu syaitan. Maka kalau lepas ayat syaitan masuk campur, syaitan rawin, kita pun jadi rawin. Jadi orang rawin ni orang khasirun. Orang rawin ni orang khasirun. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita dapat sedikit bukti tentang kebenaran, kepentingan ayat-ayat yang kita baca ni untuk kita betul-betul menghayati, memahaminya dan sentiasa bersama Quran. Sebab itulah sallallahu alaihi wasallam Nabi kita, kita tengok pada ayat 10 ayat terakhir surah Al-Imran kan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah. Ada satu ilmu, perasan tak? Anak kata itu alladzina yadhkuruna Allah, ayat 191 surah Al-Imran, dia bertemu dengan ayat berapa surah Taha. Allah kata dalam surah Taha, wa aqimis salata li zikri, semayalah-mu untuk ingat aku. Tak, mana semaya tu untuk ingat Tuhan. Dalam ayat 191 surah Al-Imran, alladzina yadhkurun aqimis salah li zikri, semayalah untuk ingat aku. Dalam surah Al-Imran ayat 191, alladzina yadhkurun, orang-orang yang ingat kepada Allah dalam sembahyang dia. Sama ada sembahyang dia orang sihat, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Maknanya sembahyang tak boleh putus ingat pada Allah daripada awal sembahyang sampai akhir sembahyang. Mana tuan-tuan tengok surah Taha ayat berapa tak tahu. Muka surah Taha ni muka surat kedua daripada surah Taha tu. Anda tak ingat ayat belah-belah itu kot. Dia jumpa dengan aqimis salata li dzikri dengan alladzina yadhkurun, kalimah yang sama. Jadi kalau kita tengok itu syarat Allah nak terima sembahyang kita kena ada nilai zikir hati, zikir lisan dan zikir jasad. Dia kalau kita selalu kita ulang-ulang, dia jumpa dia pertemuan-pertemuan yang baik antara ayat dengan ayat itu. Jadi untuk hari ini kita berhenti situ dulu, insya-Allah. Berhenti ayat 178. Esok dengan izin Allah 179. Walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna. Kenapa ahli neraka ni dia ada hati tapi tak boleh memikir, ada mata tapi tak boleh tengok, ada telinga tapi tak boleh dengar, sebab dia insalakha ayatina, dia tertinggal ayat-ayat Allah. Maka jadi gitulah. Baik itu janganlah, ni kita takut sangat pendidikan kita kadang-kadang terlepas ayat-ayat Allah ni. Pendidikan anak-anak kita ni, kita banyak fokus selebas duniawi, banyak selebas hati ni kurang. Fardhu ain tidak menjadi suatu tuntutan yang sebenar ataupun tidak begitu lengkap. Jadi sekolah kena bagi kat kafar baru jumpa fardhu ain. Kalau di sekolah tu sekolah dunia je.
Patutnya sekolah menengah, sekolah rendah tu fokus dunia akhirat, kan? Tapi kalau nak dunia, nak akhirat kena pergi sekolah lain. Dah, sekolah agama. Kalau orang tak pilih sekolah agama, tak ada aja. Sedangkan dia seorang Muslim. Itulah kadang-kadang kerajaan terlepas pandang ataupun tidak memandang perkara-perkara yang begini penting dalam hidup sebagai seorang Muslim. Mudah-mudahan kerajaan yang ada ni dia pandang. Moga-moga kita dan masyarakat kita selamat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.